Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Facebook saya, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini saya dapat bersiaran bersama dengan saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. 15 Ramadan, sudah 15 hari kita berpuasa. Tuhan masih memberikan pada kita kelapangan untuk kita beribadat. Syukur banyak-banyak kepada Allah. Dan insya-Allah pada petang ini saya nak kongsi satu tajuk, iaitu cinta dakwah cinta. Iaitu bagaimanakah kita boleh menjadi orang yang bercinta dengan dakwah dan juga menjadi orang yang menyampaikan dakwah itu dengan penuh kecintaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Fussilat, surah 41 ayat yang ke-33. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Yang bermaksud, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan kemudian mereka berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang golongan yang dimuliakan oleh Allah, iaitu mereka yang menyeru pada jalan kebenaran, jalan untuk mengenal Tuhan, yang kita sebut sebagai para pendakwah ataupun para da'i. Untuk menjadi seorang da'i yang memerlukan perkara-perkara yang penting, ramuan-ramuan yang penting, supaya kita faham tujuan dalam dakwahnya apa dia. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajak manusia mengenal pencipta, mengenal Tuhan. Soalannya, kenapakah kita perlu mencintai kerja-kerja dakwah? Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat bahawa kerja-kerja dakwah ni adalah kerja yang mulia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-67, yang mana Allah Taala menyatakan, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Dan jika kamu tidak menyampaikan, ya ini kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, itu bererti kamu tidak menyampaikan amanah daripada Allah. Oleh sebab itu, apabila kita menyebut tentang kenapa perlu kita mencintai kerja-kerja dakwah ini, kita kena ingat ialah kerja mulia yang telah diserukan oleh Allah kepada para rasul. Maka sesiapa yang terlibat dalam kerja-kerja menyampaikan dakwah ini, dia juga termasuk di antara melaksanakan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh para rasul. Yang kedua, mendapat ganjaran yang berpanjangan. Orang yang terlibat dalam kerja dakwah ni mendapat ganjaran yang besar dan berterusan. Seperti mana kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jika seseorang manusia, yakni Islam itu, meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, melainkan 3 perkara, iaitu sedekah yang berterusan, ilmu pengetahuan yang memberi faedah kepada dirinya dan juga kepada orang lain, dan anak-anak yang soleh dan solehah yang beramal baik dan sentiasa mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini kita lihat ada satu perkara penting disebut, iaitu golongan yang menyampaikan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Maka kita lihat tugas pendakwah yang perlu kita rebut, iaitulah kita berilmu dan kemudiannya kita menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Ini tugas yang mulia, yang tugas yang besar. Walaupun kita telah meninggal dunia, dengan ilmu yang kita ajarkan ataupun ilmu yang kita kongsikan, maka ilmu itu diamalkan ataupun dimanfaatkan oleh orang lain walaupun kita sudah berada di alam barzakh.
kita berterusan mendapat ganjaran pahala yang besar. Seperti guru-guru Al-Quran yang mengajar mengenal alif, ba dan juga ta. Dan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Bayangkan daripada kecil anak-anak kita tak kenal huruf Al-Quran, huruf ayat-ayat Al-Quran, tak boleh membaca ayat Al-Quran. Tiba-tiba mereka belajar dengan guru-guru yang mengenal huruf alif, ba, ta, sa dan sebagainya. Maka tiba-tiba anak-anak itu boleh baca Quran dan dibaca Al-Quran itu di dalam solat dan sebagainya. Walaupun guru-guru Al-Quran itu telah meninggal dunia, selagi dia terus beramal dengan baca Al-Quran dalam solat ataupun di luar solat, maka begitulah ganjaran itu berterusan. Ya. Baik, yang ketiga, kenapakah kita perlu bercinta dengan dakwah? Kerana ia adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 104. Firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini Tuhan sebut pada penghujungnya wa ulaika humul muflihun, iaitu mereka termasuk golongan yang beruntung. Golongan beruntung yakni golongan yang mendapat perhatian Allah, golongan yang mendapat rahmat Allah, golongan yang dianugerahkan oleh Allah dengan ganjaran yang besar, iaitu syurganya. Maka sebab itu kita kena bercinta dengan dakwah ini, kerana kita nak menjadi golongan yang disebut sebagai muflihun, golongan yang beruntung. Maka golongan yang beruntung ni dia ada cirinya. Ciri yang disebut tadi iaitu apa dia? Mengajak manusia kepada melakukan perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana kita nak mengenal amal itu baik, amal itu amal yang soleh? Maka yang memberikan pengetahuan pada kita adalah agama, ajaran. Yang kalau kita buat sesuatu itu dengan niat kerana Allah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan hati, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran. Ya, tetapi kalau amal itu dilakukan untuk menunjuk-nunjuk, untuk riak, untuk takabur, mencari perhatian manusia, walaupun dikeluarkan harta yang banyak, kederat, tetapi dia tidak dinilai sebagai amal-amal yang ma'ruf, amal-amal yang baik. Ya. Yang kedua, tugas pendakwah bukan sekadar menyeru kepada kebaikan, tapi juga mencegah manusia daripada melakukan perkara-perkara mungkar, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas dakwah ni ada dua. Ajak buat baik. Yang kedua, beritahu kepada manusia tentang larangan-larangan dalam agama, pantang larangnya, ya. Jadi ini ada dua tugas kena buat. Maka sebab itulah apabila kita nak jadi orang yang disebut sebagai muflihun, orang yang beruntung, jadilah orang yang mencintai kerja-kerja dakwah. Yang keempat, kenapa kita perlu mencintai kerja-kerja dakwah, iaitu kerana kerja dakwah ni menanamkan sifat kasih dan sayang. Ya, apabila kita buat kerja dakwah ni, kita tidak dapat lari daripada berinteraksi dengan masyarakat. Kita akan jumpa macam-macam golongan, ya. Maka daripada kita jumpa golongan ahli maksiat contohnya, kemudian dia nak bertaubat, maka kita pun bimbing dia. Ya, beritahu pada dia Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, akan mengampun dosa-dosa, minta keampunan pada Allah. Maka ia akan menanamkan sifat kasih sayang dalam diri kita. Begitu juga apabila kita berdakwah kepada golongan yang meminta pertolongan seperti fakir dan miskin, kita pun berdakwah dengan penuh kasih sayang. Kita tahu bahawa mereka mungkin golongan yang tidak mempunyai kecukupan keperluan hidup, maka kita bersyukur kerana kita mungkin cukup, walaupun mungkin tak kita jadi orang yang kaya, tapi kita cukup makan, ya, boleh tidur lena, boleh makan kenyang, ada cukup keperluan untuk isi rumah tangga kita, alhamdulillah. Tapi ada orang di luar sana yang mungkin susah, yang sakit, yang tak ada pembelaan dan sebagainya. Hari ini pun saya ada terima panggilan telefon dan sebagainya, ada orang yang susah, ya, ada orang yang tak ada kerja. Maka kita dalam dakwah ni perlu ada sifat kasih sayang. Kalau kita tak dapat untuk membantunya di sudut wang ringgit dan sebagainya, setidak-tidaknya kita mendoakan kemudahan, keringanan terhadap apa yang telah dilalui ataupun dialami oleh orang-orang yang kita seru kepada jalan kebajikan itu. Baik, yang kelima iaitu kenapa kita perlu bercinta dengan dakwah, kerana apabila kita bercinta dengan dakwah, ia akan menjadikan masa kita lebih bermanfaat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beramal dengan amal yang soleh, orang-orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan orang-orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran, dengan syarat dia menjadi orang yang beriman. Jadi apabila kita terlibat ataupun menyukai kerja-kerja dakwah ini, kita akan gunakan masa kita pada jalan-jalan yang sepatutnya, iaitu dengan melakukan amal-amal yang soleh untuk diri kita, ajak orang lain juga untuk melakukan amal yang soleh, bimbing orang dan sebagainya. Dan kita juga menyampaikan perkara-perkara benar. Ya, kita cerita benda-benda yang betul, kita sampaikan perkara-perkara yang hak, perkara fitnah, perkara berita palsu, berita-berita fitnah yang kita tidak akan sebarkan. Sebab apa? Sebab pendakwah ni sepatutnya disibukkan dengan perkara-perkara yang memberi manfaat untuk dirinya dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu saya sebut tadi bahawa apabila kita bercinta dengan dakwah, maka kita akan menjadi golongan yang memanfaatkan masa kita itu. Tak adalah kita rasa tak tahu nak buat apa. Quran dah beritahu kita kena buat apa, jadi orang yang beramal dengan amal soleh. Quran beritahu kita kena jadi orang yang berpesan-pesan dengan perkara yang betul, perkara yang benar, ya. Dan juga Quran mengajar kita iaitu berpesan-pesan dengan kesabaran, jangan cepat melatah, jangan cepat komen benda-benda yang kita tak tahu hujung dan pangkalnya di media-media sosial. Sebab kita kena ingat apa yang kita tulis, apa yang kita sebar, apa yang kita kongsi itu sebenarnya tidak langsung yang menjadi kerja-kerja penyeru. Sama ada kita menyeru kepada kebaikan ataupun kita menyeru kepada jalan-jalan kefasikan. Jadi kita kena hati-hati dengan benda-benda yang kita lakukan. Baik, tuan-tuan sekalian, bagaimanakah nak menjadi orang yang boleh mencintai dakwah? Tadi kita bercinta dengan dakwah, bagaimana pula kita nak mencintai dakwah itu? Yang pertama, kita kena ingat nak mencintai dakwah, mestilah kita mencintai ilmu pengetahuan. Sesiapa yang nak terlibat dalam dunia dakwah, dia mesti cinta kepada ilmu. Dia mesti usaha. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu pengetahuan itu wajib kepada setiap muslim. Maka seorang pendakwah mesti mencintai ilmu, bergelumang dengan ilmu, membaca, mentelaah, membuat analisis, dan juga membaca karya-karya agung, karya-karya besar, melihat tentang pemikiran. Dia bukan sekadar membaca untuk disampaikan, tetapi memahaminya dalam konteks yang lebih luas. Dunia ni berkembang, teknologi berkembang, zaman berkembang, maka ilmu juga berkembang. Para pendakwah mesti mengembangkan ilmu pengetahuannya. Para pendakwah mesti ingat bahawa dia mesti menjadi orang yang berjuang ataupun berjihad di medan ilmu. Nak berjuang dan berjihad di medan ilmu ni tuan-tuan sekalian bukan senang. Bukan senang. Sebab itu disebut sebagai jihad di medan ilmu. Banyak pengorbanan, ya, banyak masa, banyak wang ringgit yang terpaksa dilaburkan. Saya sendiri begitulah dalam dunia ilmu ni tuan-tuan sekalian. Beli buku dan sebagainya, membaca. Selain daripada itu, bertanya dengan kawan-kawan kita yang pakar terhadap sesuatu yang kita tidak mahir. Maka ini dikata dalam dakwah ni, kalau kita nak cinta dalam kerja-kerja dakwah, mesti kita ada ilmu pengetahuan. Baik, yang kedua, bagaimana kita boleh mencintai dakwah, iaitu dengan menghayati perjuangan para rasul. Bila kita tahu para rasul ni, masa mereka diinfakkan, masa mereka dihabiskan hanyalah untuk menyampaikan perkara-perkara kebenaran, menghindar manusia daripada terjebak jalan-jalan kemaksiatan dan kebatilan. Maka kita mesti menghayati perjuangan para rasul. Nabi Adam AS mendidik anak-anaknya supaya memahami tentang tipu daya syaitan, contohnya. Ya, kita juga melihat tentang rasul-rasul yang lain. Nabi Saleh umpamanya menyeru kaumnya supaya taat kepada perintah Allah, menyembah Allah, tinggal sembahan-sembahan selain daripada Allah. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam umpamanya seorang rasul yang ada sifat memaafkan kesalahan saudara-saudaranya yang menganiayanya daripada usia kecil lagi. Jadi kita menghayati perjuangan para rasul, iaitu ada sifat-sifat kemuliaan pada diri mereka itu. Maka sebab itu dan nanti kita akan jadi seronok terlibat dalam dunia dakwah. Kenapa? Sebab dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah ni, kita tengok yang kita laksanakan, yang telah kita harungi, tidak akan mampu menandingi apa yang telah dilalui oleh para rasul dan juga golongan-golongan yang setelah
berakhirnya rasul-rasul, iaitu para sahabat, para ulama, salafus soleh yang meneruskan kerja-kerja dakwah, kita tengok kita ni tak ada apa-apalah. Ya, baik. Yang ketiga, bagaimana nak mencintai dakwah, iaitu bersungguh-sungguh mencari perhatian Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerja dakwah ini bukan mengharap pujian, bukan mengharap anugerah, bukan mengharap satu peluang untuk membina kekayaan di dunia, tetapi adalah mencari perhatian Allah. Yang lebih tepat saya gunakan iaitulah mencari mardatillah, mencari redha Tuhan. Jadi dalam kerja dakwah ni kita mengharap Tuhan yang memberi kita balasan. Walaupun mungkin tidak ada apa-apa kita dapat di dunia ni, ya, kita kongsi tak dapat wang ringgit, tak dapat anugerah, tak dapat sanjungan, tapi kita jangan lupa bahawa di situ adanya Allah yang memerhatikan. Maka sebab itu dalam kita melakukan kerja-kerja dakwah ini, kita kena ingat iaitu kita mencari perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang seterusnya, bagaimana nak mencintai dakwah? Yakinlah bahawa tugas mulia yang kita lakukan ini akan adanya nasru minallah, akan adanya pertolongan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad surah 47 ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Dia, yakni Allah, akan menolong kamu dan meneguhkan tapak pendirian kamu ataupun kedudukan kamu. Ini janji Allah. Maka nak mencintai kerja-kerja dakwah ni, maka kita kena ingat bahawa Allah akan tolong kita. Bagaimana Allah tolong kita tak tahu. Ya. Mungkin Allah akan tolong cepat, mungkin Allah Taala akan tolong lambat, mungkin Allah Taala akan bagi kat dunia, mungkin Allah Taala akan bagi di akhirat. Maka dalam kerja-kerja dakwah ni, kita yakin kita bersama dengan Allah. Tuhan bersama dengan kita. Kita mengadu pada Allah. Kita tengok kisah yang berlaku pada Nabi SAW bila Nabi balik daripada Taif. Nabi telah dibalik dengan batu, tubuh badan Nabi berdarah. Tapi Nabi yakin bahawa kerja yang dia buat, iaitu menyuruh manusia untuk mengenal Tuhan, hanya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan itu, pasti akan datangnya nasru minallah. Pasti akan datangnya pertolongan Allah. Sebab itu Nabi telah berdoa pada Allah. Apa Nabi doa? Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku yang tidak mengetahui. Ya, sebab nak sampai kerja dakwah ni bukan senang. Nabi tetap bersangka baik walaupun tubuh badannya sakit, ya, walaupun keletihan, walaupun kepenatan, tapi Nabi yakin akan datang nasru minallah. Bila datang nasru minallah itu, kita tengok setelah pembukaan kota Mekah, Nabi mula berdakwah ke Taif. Setelah Nabi balik ke Madinah, penduduk Taif datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Islam. Tempoh yang panjang, sekalian. Bukan tempoh yang pendek, tempoh yang sangat panjang. Lebih pada 10 tahun barulah datang nasru minallah, penduduk Taif kemudian baru masuk Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena yakin dalam tugas dakwah ni kita bukanlah penentu kejayaan, tapi kejayaan itu akan datang kemudian. Tugas kita ialah melaksanakan kerja-kerja tersebut. Baik tuan-tuan sekalian, yang akhir ialah bagaimanakah kita hendak berdakwah. Ini poin yang paling besar. Tuan-tuan sekalian, dakwah itu perlu dilaksanakan dengan penuh kasih sayang. Dakwah di sini tak semestinya ustaz, tak semestinya penceramah. Dakwah ni dalam pelbagai medan, bukan hanya dalam bidang agama saja, dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, dalam bidang engineering. Itu semua adalah kerja-kerja dakwah kalau kita buat kerja-kerja tersebut semata-mata untuk mengembangkan syiar Islam, untuk manfaatkan teknologi untuk Islam, untuk bina bangunan-bangunan yang sesuai, selamat diduduki, bina masjid-masjid yang indah, yang cantik, boleh orang manfaat untuk ibadah. Itu semua adalah kerja-kerja dakwah. Jadi tuan-tuan sekalian, maka dakwah itu yang pertama mestilah disampaikan dengan penuh kasih sayang. Bila kita nak dakwah, kita kena ada ciri, apa dia? Kasih dan sayang kepada orang-orang yang kita seru. Sampaikan dengan penuh kecintaan, sampaikan dengan penuh perhatian. Jangan kita hanya memilih kelompok-kelompok tertentu. Oh, saya ni pendakwah untuk golongan elit saja. Oh, golongan-golongan yang miskin-miskin ini bukan taste saya. Saya kalau ceramah bayarannya sejumlah sekian. Kalau takat surau kampung ni, saya rasa tak sesuai sebab mereka tidak mampu membayar saya. Ini tuan-tuan, dia bukan pendakwah yang betul. Ya, sebab kita mesti sampaikan dakwah ni, tak kira siapa.
Nabi SAW sampaikan Islam kepada Arab Badui yang buta huruf, yang tidur di padang pasir. Ya, tak kira siapa. Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada pemimpin-pemimpin dunia, seperti Hercules dan sebagainya. Jadi dalam dakwah ni yang paling penting, apabila kita nak berdakwah, kita mesti ada kasih dan sayang. Baik. Yang kedua, kita mesti ingat dalam dakwah ni kita kena guna 3 perkara dalam penyampaian. Yang pertama, dalam ucapan kita dalam berdakwah. Apa yang kita nak sampaikan, yang kita nak ucapkan. Ya, jadi kena belajarlah teknik-teknik pengucapan, penggunaan bahasa yang betul. Ya. Jangan dalam dakwah ni penuh dengan sindiran, dalam dakwah ni penuh dengan kata-kata kasar, kata-kata keji, bahasa-bahasa yang menyakitkan telinga, suara yang kuat, yang tengok kadang-kadang pendakwah ni nak dakwah ke nak mengamuk dalam surau masjid. Ya, kita pun tak faham. Ya. Jadi ucapan itu perlu dijaga. Ya. Kata-kata, bahasa, laras bahasa digunakan penting. Baik, yang kedua di sini dalam menyeru ucapan dakwah, iaitu dalam menyeru dakwah selain daripada ucapan, iaitu penulisan. Tulis. Apa yang kita boleh tulis? Sekarang tentu semua orang boleh tulis. Tulis dekat media sosial, adalah kat Facebook. Semua orang boleh tulis. Tapi tulislah benda-benda yang memberi manfaat. Tulislah benda-benda yang boleh mencetuskan rasa keinsafan. Tulislah benda-benda yang berkongsi tentang kasih dan sayang. Jangan kita tulis benda-benda yang merapu. Ya, tulis benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi dalam dakwah ni penulisan penting. Ya. Yang ketiga iaitu dengan akhlak yang baik. Ya, ini semua orang boleh buat. Tak semesti ustaz, semua orang boleh buat, iaitu dengan akhlak yang baik. Ya, apabila kita berakhlak dengan akhlak baik sebagai seorang muslim, orang nampak beza. Oh, awak ni siapa? I am a Muslim. Saya seorang Muslim. Akhlak kita dengan bukan Islam tak sama. Contohnya di sudut kita berinteraksi sosial, kita menghormati orang, kita bagi ruang kepada orang dalam MRT, dalam komuter. Kita kenapa? Kerana kita seorang Muslim, kita tunjuk akhlak yang baik. Buang sampah dalam tong sampah. Anak-anak kita diajar jangan campak sana sini. Parking kereta di tempat yang sepatutnya kita parking, bukan melintang, bukan parking tempat OKU dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita seorang Muslim. Akhlak-akhlak yang baik. Baik. Yang ketiga tu sekalian, bagaimana hendak berdakwah, iaitu berkongsi ilmu-ilmu yang sahih dan ilmu-ilmu yang benar. Kongsi, pastikan yang benda kita nak kongsi itu benar. Buat sikit homework, check. Sekarang ni senang, tuan-tuan boleh check je kat internet. Kalau kita nak share ni betul ke, maklumat ni ayat Quran ni betul ke, hadis ni betul ke maklumat ni daripada simpulan simpulan. Jadi kita check dulu, double check sebelum kita kongsi. Jadi nak jadi pendakwah tuan-tuan bukan susah sangat dalam konteks kita sebagai masyarakat awam. Kita kongsi benda-benda yang elok, benda-benda yang baik. Dan pastikan benda yang kita kongsi itu benda-benda yang benar. Bukan benda-benda sebagai berita-berita yang tidak sahih, fitnah, ya, palsu dan sebagainya. Baik. Yang keempat tentu sekalian, iaitu meluangkan masa dengan masyarakat. Bagaimana jadi pendakwah? Luangkan masa dengan masyarakat. Sebab bila kita duduk dalam masyarakat, baru kita tahu apa masalah masyarakat. Baru kita tahu. Ada orang yang susah, maka kita bantu dengan kewangan mungkin, dengan kederat mungkin, ataupun kita hubungkan dia dengan orang-orang yang boleh membantu dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu penting untuk kita berinteraksi dengan masyarakat. Pendakwah ni kena duduk dengan masyarakat, bukan duduk dengan golongan-golongan yang disebut, istilah hari ini dia panggil apa? Golongan kayangan. Bukan duduk dengan golongan kayangan, bukan duduk golongan hebat-hebat, bukan. Duduk dengan orang-orang biasa. Tengok pemotong-pemotong rumput tu macam mana buka puasa ke, dia apa dia makan, ya. Kita duduk dengan dia, kita faham masalah dia, macam mana pekerjaan dia, dapat ke gaji, ya. Hari ini juga saya ada mesej tentang seorang orang asli yang masuk Islam. Kemudian rumah dia ada ditimpa bencana, terpaksa tumpang, nak beli zinc pun tak ada duit. Dia masuk Islam tahun 2009, ada anak, keluarga, maka baru kita tahu, oh pendakwah kena turun padang, kena lihat orang-orang susah dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kelima tuan-tuan sekalian, iaitu menggembirakan golongan yang susah dan yang memerlukan pertolongan. Pendakwah ni dia kena jadi orang yang menggembirakan. Menggembirakan orang lain. Bagaimana nak gembirakan orang lain? Iaitu menyebut tentang janji-janji Allah. Kita gembirakan orang. Contoh di bulan Ramadan itu sekalian, kita gembirakan bahawa amalan di bulan Ramadan ini yang kita buat amal sunat, ganjarannya sangat besar. Walaupun bagi orang makan sebiji tamar, ganjarannya sangat besar. Jadi kita cerita benda-benda kebaikan, fadail-fadailnya, gembirakan orang, galakkan orang buat kebaikan. Jangan simpan duit. Ini dah 15 Ramadan dah ni, sayang apa lagi? Ya. Jadi
cerita benda-benda baik, Tuhan buka pintu rahmat, Tuhan beri keampunan, Tuhan lipat gandakan pahala. Cerita benda-benda baik supaya memotivasikan kaum muslimin untuk membantu, untuk menolong orang-orang yang ada kesulitan, ada kepayahan dalam kehidupan mereka. Dan yang akhir tuan-tuan sekalian, iaitu yang keenam, sentiasa mendoakan yang baik-baik terhadap golongan yang kita seru. Tuan-tuan, dalam dakwah ni, bila kita sampai, tak semestinya terus orang terima. Ada orang akan reserve, ada orang terus tolak. Jadi apa kita nak buat? Kita sebagai pendakwah, kita doa yang baik-baik. Moga-moga Allah Ta'ala bagi hidayah, petunjuk. Jadi di situ juga menguji kesabaran kita sebagai orang yang berdakwah. Kita sabar tak? Mungkin ada teknik penyampaian kita yang tak betul. Mungkin tajuk yang kita sampaikan tak kena. Mungkin approach kita dengan madu'u tu tak sesuai. Kita condemn dia, kita pandang sinis kepada dia. Jadi kita kena ingat, para pendakwah ni kena mendoakan orang-orang yang diseru. Tuan-tuan, saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, masa saya budak-budak dulu, saya belajar mengaji dengan guru-guru. Saya lihat guru-guru ni apabila habis kuliah, dia mendoakan anak-anak murid dia. Satu hari tuan sekalian, saya pun telah masuk di universiti, saya pun balik ke kampung. Saya pun pergi ke surau. Ada pengajian pada malam tersebut. Jadi pada waktu isyak tu saya diminta jadi imam. Habis saja saya pun berjalan dengan guru yang mengajar itu. Dulu masa saya tingkatan 1, tingkatan 2, dia duduk mengajar. Saya selalu duduk. Guru ni tuan-tuan sekalian, dia telah pun kena stroke. Dia mengajar dalam keadaan mengheret kakinya. Heret kaki datang mengajar. Ya. Lalu ketika dia duduk nak pakai kasut, saya duduk sebelah dia. Saya pun tanya, saya kata, Ustaz, Ustaz ingat saya lagi tak? Lalu dia kata, kenapa aku tak ingat kat engkau? Engkau tu kecil-kecil dulu duduk mengaji ke duduk depan ni? Betul sekalian, dia tak pernah tegur saya pun. Masa usia saya 13-14 tahun, saya duduk, saya bukan faham apa benda dia mengajar. Ajar tu tentang haid, nifas, manalah kita faham tu umur 13 tahun. Tapi saya duduk dalam majlis ilmu, tak faham pun duduk. Rupa-rupanya tu sekalian, setelah saya masuk universiti umur dah 18-19 tahun, dia masih ingat saya lagi. Saya beritahu, saya kata, dah lama kita tak jumpa, dah berapa tahun tak jumpa, tapi Ustaz masih ingat lagi. Inilah dia panggil pendakwah tuan-tuan. Dia ingat anak murid dia. Cuma anak murid yang lupa pada pendakwah. Kadang-kadang ustaz-ustaz mengajar tak tahu apa ustaz tu nama dia apa. Kitab apa dia mengajar pun tak tahu. Ini kelemahanlah kita pula sebagai anak murid. Tapi tuan-tuan, guru-guru dia doa anak-anak murid dia. Dia doa kepada orang-orang yang diseru kepada dakwah. Maka begitulah tuan-tuan, kita dalam dakwah ni, kita doa yang baik-baik kepada orang yang kita seru supaya kita nak semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar itu perkongsian saya pada petang ini tentang tajuk cinta, dakwah, cinta, iaitu bercinta dengan dakwah dan berdakwah dengan cinta. InsyaAllah tuan-tuan ada kelapangan masa lain, kita kongsi lagi dalam slot-slot yang seterusnya insyaAllah. Sekadar itu, terima kasih di atas segala masa yang tuan-tuan berikan untuk mendengar sedikit tazkirah saya pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.